Okay, we on record. Okay, so kita teruskan. So untuk hari ni kita akan belajar mengenai kapasiti aerobik. Okay, and then objektif pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, of course, boleh buat senaman kapasiti aerobik. Okay, tapi yang ni kalau ikut sini, kalau tengok mengikut pelan intervensi. Okay, pelan intervensi ni pelan intervensi ni sebenarnya adalah dia nak kena buat lepas korang buat segak. Tapi sebab kita tahun ni pun tak buat segak, tahun lepas dapat buat ujung tahun je. Okay, so kita tak terpakailah pelan intervensi ni. Okay, as long korang boleh buat senaman untuk meningkatkan kapasiti aerobik cukup dah. Okay, and then seterusnya memberi justifikasi senaman yang dipilih untuk meningkatkan kapasiti aerobik. Okay, so in the end lesson hari ni korang semua kena boleh buat satu pelan kecergasan fizikal untuk 1 minggu. Okay, dan daripada senaman dalam pelan kecergasan tu daripada setiap aktiviti yang korang pilih tu, korang kena bagi justifikasi lah kenapa pilih. Okay, kalau jogging, kenapa jogging? Kalau buat berenang, kenapa berenang? Kalau buat basikal, kenapa basikal? Okay, and then yang seterusnya boleh merancang dan melaksanakan pelan kecergasan fizikal bagi meningkatkan kapasiti aerobik untuk 1 minggu berdasarkan FITT. Okay, kalau ikut yang sebenarnya, korang kena buat merancang dan melaksanakan untuk individu lain. Tapi disebabkan oleh kerana pandemik ni, susah kita nak buat individu lain tu, kita buat untuk diri sendiri je, cukup. Okay, last sekali boleh membuat refleksi dan penambahbaikan pelan latihan fizikal untuk diri sendiri. Okay, yang ni adalah bila korang dah buat pelan untuk 1 minggu, korang dah buat, and then korang dah dapat dapatan dia dan korang buat penambahbaikan, buat refleksi dan penambahbaikan. Maksudnya lepas minggu korang buat pelan korang tu, apa yang korang nak ubah, apa yang tak ubah, kenapa korang nak ubah, lepas tu kalau nak ubah, apa benda yang korang nak ubah. Okay, boleh faham tak? Boleh ke? Boleh tu. Okay, simple lah. Easy lah. Okay, seterusnya. KJ. Okay, seterusnya ini cuma nak ingat, nak recap balik lah waktu form 4. Okay, untuk kita kira intensity. Okay, untuk senaman kapasiti aerobik, untuk kita kira intensity kita punya senaman tu, kita adalah melalui kita punya kadar nadi kita. Okay, kadar nadi latihan kita. Okay, so untuk form 4 kita dah belajar mengenai formula Carbonen. Okay, iaitu kadar nadi latihan sama dengan kadar nadi rehat, okay, tambah dengan peratusan intensiti latihan, darabkan dengan kadar nadi maksimum tolak kadar nadi rehat. Okay, mana yang dapat kadar nadi rehat? Ingat lagi tak? Siapa boleh jawab? Bangun tidur. Yes, good. Bangun tidur terus cek nadi. So, the best adalah kita kira dalam masa seminit lah. Okay, dalam masa seminit kita kira, kita tengok, okay, berapa nadi rehat kita. Okay, should be, kadar nadi rehat ni lagi rendah lagi bagus. Okay, lagi rendah maksudnya kita punya jantung kita kerja lagi efisien. Okay, dan kalau tinggi sangat, dia mungkin ada something wrong lah, sama ada kalau macam contoh berterusan dalam seminggu kita tengok memang takat tu kita punya kadar rehat kita tinggi, kita mungkin kita bangun tidur tengok kadar rehat kita 100. Okay, which is sebenarnya tak normal 100 ni, bukan tak normal lah, kira kurang sihat lah. Okay, kalau contoh kita bangun tengok 100, besok kita tengok 100 lagi, lepas tu sampai hari hujung minggu pun kita tengok 100 juga, maksudnya kita sendiri yang tak fit. Tapi kalau contoh bangun hari ni 100, besok kita tengok oh dah 60 dah, maksudnya mungkin pada hari yang 100 tu mungkin kita sakit, demam ke, kita kurang sihat lah. Okay, and then okay, and then intensiti latihan. Okay, peratusan intensiti latihan ni kita bergantung kepada apa jenis latihan yang kita nak. Okay, oh cikgu lupa nak masuk, tak apa. Okay, so untuk intensiti latihan ni, sekejap
Okay, yang ni boleh nampak kan exercise zone ni? Boleh Okay. tu. Alright, good. Okay, yang ni adalah dia punya mudah, formula mudah je lah. Dia tak semestinya, dia bukannya absolute tapi ni lebih kurang lah yang mudah. Okay, so 50 ke 60% daripada kadar nadi dalam intensity kita adalah warm up. Kebiasaan kita guna untuk warm up. Okay, 60 ke 70% kebiasaannya adalah fat burning, fitness training, which is dia light punya exercise lah. And then 70 sampai 80% adalah aerobic, endurance dia. Kita nak train, yang tu adalah more kepada train. Okay, 60 ke 70 ni more kepada kita nak mengekalkan. Okay, 70 ke 80 kita nak train, kita nak tingkatkan kita punya endurance kita. Okay, 80 ke 90 adalah kira intensity yang tinggi. Okay, hardcore training. 90 ke 100 adalah maximum effort, which is very high intensity. Okay, so kita letak 90 sampai 100 akan jadi very high, and then 80 ke 90 ni akan jadi high, 70 ke 80 boleh jadi moderate, 60 ke 70 light, 50 ke 60 warm up. Okay, boleh Okay, so kadar nadi maksimum, formula dia adalah 220 tolak dengan umur, which is umur korang sekarang adalah 17. So kadar nadi maksimum secara teorinya adalah maksimum jantung korang boleh bekerja sampai 203 beat per minit. Okay, itu maksimum lah. Kira kalau kekalkan dalam pada 203 per minit tu boleh berhenti jantung kalau dalam pada jangka masa yang lama. Normally kita boleh dapat maksimum ni pun maybe setengah minit, itu maksimum lah tu. Jarang lah kita boleh ni. Tapi biasanya bila kita habis maksimum tu, after that kita flat lah, kita letih apa semua. Okay, so intensity latihan untuk aktiviti standard adalah 70-80%. That's why saya letak kat sini intensity latihan ni 70 sampai 80. And then kadar nadi latihan ni adalah kadar degupan jantung sepanjang melakukan aktiviti. Okay, kalau boleh dalam julat 70 sampai 80%. Okay. Okay, so kat sini adalah contoh-contoh aktiviti untuk tingkatkan kapasiti aerobik. Okay, ni adalah contoh-contoh yang simple lah. Okay, jalan laju, berlari, jogging, kita berenang, berbasikal, menari, high intensity interval training ataupun HIIT, fartlek, tabata, circuit training, interval training, tempo training, hiking, senarobik, zumba, semua tu masuk dalam kapasiti yang boleh meningkatkan kapasiti aerobik. Okay, kena ingat kalau kita nak buat aktiviti yang meningkatkan kapasiti aerobik, okay, bila kita nak buat aktiviti yang meningkatkan kapasiti aerobik, kita kena buat aktiviti tu at least minimum 3 minit. Okay, 3 minit tu adalah bare minimum. That's why kalau kita buat segak, naik turun bangku tu 3 minit sebab kita nak uji kapasiti aerobik kita. Tapi the best will be more than 10 minit lah. Okay, at least 15 minit lah kalau nak buat. Okay, tapi kalau level korang ni, level-level atlet-atlet ni, level budak-budak STJ ni at least 20 minit, 30 minit. Kan? Mana main 10 minit tak rasa. Betul Rigo. Betul. Okay, so ni adalah aktiviti. Maksudnya adalah aktiviti kita buat dalam jangka masa yang lama dan dia menggunakan otot-otot badan yang besar. Okay, kalau contoh, kalau sekadar kita buat push up, okay, kita buat push up sejam. Yang tu kita tak boleh kira sebagai aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik sebab dia hanya menggunakan satu bahagian otot je. Okay, that's why kalau kita buat macam contoh high intensity interval training, HIIT ni biasanya gabungan beberapa exercise kan, buat burpee lah, push up, sit up, lepas tu buat jumping jack lah, buat mountain climber lah. Dalam walaupun kita buat benda yang kecil-kecil tapi kita buat menyeluruh, hampir satu badan akan buat. That's why dia boleh dikira sebagai meningkatkan kapasiti aerobik. Okay, di samping dia meningkatkan muscle endurance. Okay, boleh? Faham? Faham cikgu. Alright. Okay, so dalam aktiviti ni ada
aktiviti yang quite high intensity dia. Ada aktiviti yang kita boleh jadikan tinggi, yang boleh jadikan rendah. Contoh, macam jalan laju ni, ini adalah intensity rendah. Okay, berlari kita boleh jadi intensity sederhana, boleh jadi intensity tinggi. Jogging boleh jadi intensity rendah, boleh jadi intensity sederhana. Okay, menari boleh jadi rendah, boleh jadi sederhana, boleh jadi tinggi. Okay, mendaki bukit boleh jadi tinggi, boleh jadi sederhana. So yang tu kita kena tengoklah salah satu mana yang sesuai dengan fitness level kita, mana sesuai dengan jenis training yang kita nak buat pada hari tu. Okay, so seterusnya yang ni cikgu cuba tunjuk sebentar lalu lah. Yang ni nanti cikgu akan masukkan dalam grup. Okay, untuk korang rujuk untuk buat latihan seminggu tu. Okay, so kita akan tengok dekat buat masa ni kita akan buat aerobik dulu. So kita akan tengok dekat aerobik ni lah, kapasiti aerobik. Okay, frekuensi 3 ke 5 kali seminggu. Untuk form 5 cikgu nak korang buat 5 kali seminggu. Okay, intensity 65 sampai 85. Yang ni terlampau jauh, kita kecilkan, kita ambil yang sederhana. Kita ambil 70 sampai 80. And then masa 15 ke 60 minit. At least cikgu nak korang buat, kalau intensity tu tinggi, which is korang buat HIIT ke, korang buat training yang quite high demand, then bolehlah kita letak rendah sikit, maybe 20 minutes. Okay. Kalau aktiviti tu macam Zumba ataupun menari ataupun sekadar brisk walk, jalan, jogging, tu letaklah 30 minit, 40 minit. Okay, sesuaikan masa tu dengan intensity. Lagi tinggi intensity, lagi kurang masa. Okay, lagi rendah intensity, lagi tinggi masa dia. Okay, then type jenis senaman yang melibatkan kumpulan otot besar yang boleh dijalankan secara berterusan. Yang tadilah, contoh aktiviti tu kira type tadilah, untuk antara type yang ada. Okay, so untuk hari ni, untuk sesi ni kita yang kalau tengok kat buku teks dia ada cadangkan latihan jeda. Okay, interval workout. Okay, itu yang cikgu nak korang buat untuk hari ni. Okay, apa yang cikgu nak korang buat adalah petang ni, bukan sekarang, petang ni, waktu dah petang, korang keluar dan korang buat latihan jeda ni, interval workout. Sekali buat. Okay, kita dengar dulu penerangan interval training ni Okay, so kita tengok yang ni dulu. Tengok satu ni, nanti yang satu lagi, yang ni yang the simple explanation interval training. Jadi saya akan terangkan dalam bahasa kita sendiri yang kita mudah nak faham. Okay, dengar dulu yang ni Interval training is a form of exercise where you basically change the intensity of the exercise you're performing for certain periods of time. For instance, you walk for 2 minutes and then jog for 30 seconds and repeat this cycle. So in this example, you were at a low intensity for 2 minutes, then a higher intensity for 30 seconds. If you did this cycle 10 times, you would have walked for 20 minutes and jogged for 5 minutes. Comparing this to just a 25-minute walk, you would burn more calories and demand more from your cardiovascular and respiratory systems doing the interval training, because your body is having to work harder and produce more energy during the higher intensity 30-second intervals. There are several different ways you can perform interval training sessions. For instance, you could combine cardio and strength through intervals. Go to a local park and walk for 2 minutes, then stop and do 5 to 10 push-ups, do 5 to 10 body squats, and do 5 to 10 pull-ups. And you can repeat this cycle for a set amount of times. Once your fitness level increases, you can perform HIIT sessions or high-intensity interval sessions. An example of this would be to maybe sprint for 10 seconds, then walk for 30 seconds, and repeat this cycle for say 8 bouts. This would be a 1-to-3 ratio, and the ratio can be changed as many athletes do a 1-to-2 ratio, sprinting for 10 seconds, then walking for 20 seconds. There's no set-in-stone way of doing HIIT, so you can do whatever suits your level of fitness. You can also combine strength and cardio in HIIT sessions as well. For example, you can jog or walk for say 2 minutes, stop by a bench, do 10 dips, do 10 single leg knee-high step-ups, do 10 bodyweight shoulder presses, and then sprint or jog for 30 seconds. And repeat this cycle for a set amount of times. Bottom line, my friends, is that interval training is a great exercise method to burn more calories, improve your cardiovascular and respiratory systems,
and also improve your strength. All right, my friends, hopefully you got something out of this video. If not, you can, boom, pound that thumbs down and give me some. Okay, yang ni penjelasan mudah lah. Okay, yang ni ada satu lagi tapi video ni panjang, 7 minit. So cikgu takkan tunjuk tapi yang ni je lebih mendalam sikit macam mana kita nak buat. Okay, yang ni cikgu akan hantar dalam grup. Okay, pada cikgu video ni dah cukup dah untuk cikgu tunjuk dalam Google Meet ni. Okay, sekarang ni cikgu akan apa nama? Cikgu akan masuk dalam grup lah supaya korang boleh tengok lepas ni. Okay, so untuk interval training ni adalah sebenarnya adalah workout yang korang buat ada dua apa nama? Ada dua kelajuan yang berbeza. Okay, ada dua kelajuan yang berbeza. Maksudnya ada satu yang kelajuan rendah ataupun intensiti rendah. Satu lagi adalah kelajuan tinggi, intensiti tinggi. Okay, so yang cikgu nak korang buat adalah susah pula lah ni. Okay, so yang cikgu nak korang buat adalah buat petang ni buat interval workout. Okay, buat atas jeda. Cikgu cadangkan adalah nisbah interval tu. Okay, jeda tu interval lah. Okay, nisbah interval workout berbanding dengan nisbah interval rehat adalah nisbah 1:2. Maksudnya satu waktu kita rehat, satu waktu kita workout, 2 waktu kita rehat. Ni yang cikgu cadangkan. Tapi ini bergantung kepada sendiri punya fitness level lah. Kalau korang rasa korang power, good, buat satu-satu pun boleh. Okay, maksudnya kalau contoh kita buat larian, okay, nak buat seminit lari. Okay, so seminit lari, 2 minit rehat. Ini yang cikgu cadangkan. Okay, kalau rasa mudah sangat, 1 minit lari, 2 minit rehat, buat kurangkan kadar rehat tu. Jadi 1 minit lari, 1 minit rehat. Jadi nisbah dia satu-satu. Satu nisbah 1 minit lari, 1 minit rehat. 1 minit lari, 1 minit rehat. Okay, so untuk kita rancang nak buat workout ni, first kali kita kena tentukan time dia dulu. Okay, time. Okay, so disebabkan aktiviti ni dia more on site intensity yang lebih sederhana tinggi. So cikgu cadangkan kita buat dalam masa 20 ke 25 minit. Buat 25 minit lah. Okay. Okay, so apa yang cikgu nak korang buat adalah, okay, first kali tetapkan masa. Ni cikgu ajar korang nak buat okay. So first kali tetapkan masa. Okay, kita ambil 25 minit. Okay, so 25 minit, tentukan pula berapa minit nak dalam setiap kali larian tu. Okay, nak buat berapa minit lari, berapa minit rehat. Okay, senang cerita kita cari berapa minit lari lah. Okay, mudah kita ambil 1 minit lari. Okay, 1 minit lari. 1 minit lari. Interval ratio dia, kita ambil 1:2. Okay, so bila 1:2 akan jadi 1 minit lari, 2 minit rehat. Okay, yang ni satu repetition. Okay, kita nak buat beberapa repetition. Kita kalau boleh buat at least 2 set ke 3 set. Okay, kita ambil lah 3 set lah. Okay, 3 set. Kalau 3 set, 25 bahagi dengan 3. minit bagi dengan 3, kita akan dapat lebih kurang 8 minit lah. Okay. So kita akan dapat 8 minit setiap set. Kita nak buat 3 set. 1 set peruntukan masa dalam 8 minit. Okay. So dalam 8 minit ni, berapa banyak kita boleh dapat 1 ke 2 ni? Maksudnya 3 lah. 3. Okay. So berapa banyak kita boleh dapat 3 ni? Berapa banyak repetition kita boleh dapat? Ada yang dapat tak? Ke korang pening kan ni? Okay, so dia akan jadi gini. Satu repetition adalah 1 minit lari, 2 minit rehat. Maksudnya
Satu rep adalah 3 minit. Okay. So dalam masa 8 minit kita boleh muatkan berapa banyak repetition? 3. Dalam 3 lah. So akan jadi satu set dalam 9 minit. 9 minit. Kan? Okay. Satu repetition dengan 3 minit. Okay. So satu set kita tukar ada jadi 9 minit. So satu set sama dengan 3 repetition. Okay, good. So 9 minit. 9 kalau kita darabkan 3 dapat 27. So in the end kita akan jadi 27 minit. 27 minit tak campur rehat. Okay. 27 minit tak campur dengan rehat antara set. Okay, normally antara set kita akan ada rehat. So bila 27 minit, so sekarang akan jadi 27 minit. So bila 27 minit, kita ada 3 set. Cikgu cadangkan antara set kita rehat tambah seminit. Maksudnya setiap set habis 3 repetition, which is habis lari seminit, 2 minit rehat, and then seminit lagi korang tambah lagi, kira habis lepas 3 rep, tambah lagi seminit untuk rehat, baru start set yang kedua. Okay, so in the end total akan jadi 30 minit. Oh 30 minit, kita akan ada 3 set. Okay. So yang ni cikgu padam balik Okay, so masa 30 minit, kita akan ada 3 set dalam kurungan 3 repetition of 1 minit lari, 2 minit rehat. 1 minit rehat antara set. Okay, so in the end kita akan buat workout petang ni. Okay, ni cikgu cadangkan. Korang boleh buat sendiri. Ikut korang nak buat berapa banyak tapi cikgu cadangkan masa 30 ke 20 minit lah. 20 ke 30 minit cukup lah. Okay, so in the end korang akan buat 30 minit, 3 set, 3 repetition of 1 minit lari, 2 minit rehat. So in the end korang akan buat 9 kali lari. Maksudnya 9 minit lari, 2 minit rehat. Okay. Dan larian ni pula, dia setiap kali lepas habis lari, sepatutnya bila kita check heart rate kita adalah dalam range 70 ke 80% formula komponen tadi tu. Boleh? Boleh faham tak? Ke ada macam pendek-pendek sikit? Boleh cikgu. Boleh kalau tak faham, kalau ada orang pening-pening terus tanya Sebab yang ni quite high level juga sebenarnya. Cikgu faham benda ni pun kat universiti. Orang kat sekolah lagi cikgu dah ajar benda ni. Okay. So yang setiap kali kita akan check heart rate kita sama ada capai ke tak. Kita punya target heart rate tu adalah lepas habis larian, waktu kita rehat tu kita check capai tak. Okay. So cara nak check tu kita akan ambil heart rate kita 10 saat je cukup. Okay, maksudnya kita kira dalam masa 10 saat and then kita darabkan dengan 6. Contoh kalau saat ni cikgu kira dapat kira dapat 23. So darab dengan 6. Bila 23 darab dengan 6 dapatlah 138. So capai ke tak? Itu kena kira lah capai ke tak. Okay. So untuk interval training ni kita sebenarnya ada dua cara lah kita nak buat, nak tetapkan interval jeda yang mana satu. Sama ada kita nak go by jarak ataupun go by time. Okay. Contoh kalau macam yang time apa yang cikgu terangkan tadi lah. 1 minit lari, 2 minit rehat, ataupun kalau kita ambil ratio 1 ke 3, 1 minit lari, 3 minit rehat. Ataupun kalau yang padu sikit boleh 1 minit lari, 1 minit rehat. Ataupun yang jenis padu gila ni 1 minit lari, 30 saat rehat. Kita akan ubah dekat situ. Okay, ratio antara masa dengan ada masa bekerja dengan masa rehat. Kalau kita pilih jarak pula, kita boleh buat kalau kita ambil nisbah 1, 2. Okay. Contoh kita buat lari, sprint 100 meter,
200 meter kita jogging. And then sprint balik 100 meter, 100 meter lagi, 200 meter lagi jogging. Kita buat macam tu, kita buat tukar by jarak pula. Contoh kalau macam kita buat keliling taman lah contoh, okay. Mungkin keliling taman pun keliling blok, okay. So kita lari antara tiang lampu, okay. Okay, so kita tiang lampu 1 ke tiang lampu 2 kita akan sprint. Okay, 2 ke 3, 2 sampai ke tiang lampu ke-4 kita akan jogging. Kita buat macam tu. Okay, yang tu adalah kita punya kreativiti masing-masing lah. Okay, boleh tak? Ke pening? Ni macam Pak Lek. Boleh go, senang macam ni. Apa? Boleh go, faham je go. Macam Pak Lek lah je. Dia lebih kurang macam Fartlek, cuma dia lebih berstruktur. Okay, dia lebih struktur. Fartlek ni kita boleh selitkan beberapa kelajuan. Contoh sprint and then kita striding, lepas tu kita jogging. Maksudnya laju, sederhana laju, slow. Tapi kalau macam interval ni kita buat 2 je. Laju, slow. Tapi dia lebih kurang macam Fartlek lah. Cuma macam Fartlek pun dia ada satu cara. Fartlek adalah dia buat secara tak ada structure. Dia ikut suka dia. Macam contoh kita larian taman. Oh, aku nak jogging, aku nak lari sprint sampai kereta tu. Lari sampai kereta tu. Lepas kereta tu, lepas tu kita relax balik. Kita tak ada structure. Macam yang ni kita berstructure. Okay, kita memang ikut okay, 30 saat lari, 30 saat kita rehat. Kalau Fartlek ikut suka hati kita. Okay, boleh dapat beza tak interval dengan Fartlek? Boleh go. Boleh Okay, so untuk slide ni dah settle, nanti cikgu akan masukkan slide ni dalam group. Okay, sekarang ni kita tengok untuk isi Google Form. Okay. Okay, boleh nampak Google Form Nampak cikgu. Alright, good. Okay, untuk Google Form kita ada 4 section. Okay, bukannya habis kelas ni terus kena isi, tak. Isi bila korang dah buat aktiviti malam ke besok ke pun nak isi pun boleh, tak ada masalah. Asalkan kalau boleh sampai minggu depan dah isi. Okay, so section 1 butiran peradi, simple. Okay, sebelum cikgu lupa, cikgu dah setting ni untuk mana-mana email pun boleh pakai. Lepas tu boleh edit after submit. So kalau nak ubah pun boleh, tak masalah. Nak ubah jawapan apa semua. Okay, so and then yang pertama, section pertama simple, butiran peribadi, nama dengan kelas. Okay, section kedua pasal kadar nadi latihan lah, formula komponen. Dan ni korang kena kira sendiri. Formula komponen nanti cikgu akan masukkan dalam group lah. Okay, kita akan kirakan julat kadar latihan korang, 70% berapa, 80% berapa. Okay, pastikan kira ikut masing-masing punya And then section yang ketiga adalah section korang buat aktiviti kapasiti aerobik dia, which is aktiviti yang tadilah. Okay, so kat sini soalan yang pertama, penjelasan ringkas mengenai aktiviti latihan jadah yang anda telah lakukan. Maksudnya apa yang korang buat lah. Contoh kalau korang buat macam cikgu cakap tadi, okay, korang buat, tulis je buat 30 minit, okay, buat masa 30 minit and then 3 set, 3 repetition. Dalam repetition tu 1 minit lari, 2 minit rehat, cukup. Itu dah mencukupi. Kalau contoh korang buat, okay, korang buat 2 minit lari, okay, 1 minit rehat. Lepas rehat korang buat push up pun boleh juga tulis, tak ada masalah. Yang ni kena ingat, apa yang kita buat ni tak ada betul atau salah, dia sesuai ataupun tak sesuai je. Tapi in the end dia atas diri sendiri, nak buat macam tu buatlah, tak ada masalah, cikgu okey je. Okey, yang kadar nadi yang anda capai selepas melakukan aktiviti tersebut, yang ni adalah end, bila dah habis. Okey, maksudnya bila kalau buat 30 minit macam tadi, okay, bila dah set yang ketiga, repetition yang ketiga, maksudnya repetition terakhir, lepas habis buat tu, ambil nadi. Okay, ambil nadi yang tu, letakkan jawapan nadi tu kat sini. Okay, and then kita akan bandingkan nadi tu dengan julat kadar latihan yang kita dah kira tadi. Capai ke tak? Contoh,
Maybe kadar daya tahan cikgu, maksimum cikgu letak, cikgu dapat kira, 170. And then bila cikgu buat aktiviti, bila check tadi, 180 pula. So cikgu akan jawab terlebih julat. Bila terlebih, and then soalan yang terakhir ni akan berdasarkan jawapan kita ni lah. Kalau terlebih, apa benda yang kita nak buat, apa benda yang kita nak ubah untuk bagi after this kita buat latihan tu, dia tak terlebih. Kalau contoh terkurang, apa yang kita nak buat dalam latihan tu untuk kita dapatkan dalam range kadar latihan tu. Okay. Kalau contoh kita dapat, okay. Contoh kita dapat, okay, mencapai julat kadar latihan yang ditetapkan. Apa benda yang kita nak buat kat sini, tu dia lah. Kadar latihan tercapai, tak ada benda yang kita nak ubah. Okay. So, apa benda yang kita boleh ubah, gunakan prinsip FITT lah. Frekuensi, intensity dia, time dia ataupun type dia. Apa yang benda yang kita nak ubah. Okay. Dan last sekali adalah merancang aktiviti kapasiti aerobik. Okay, kat sini ada soalan pertama, senaraikan 3 jenis senaman kapasiti aerobik selain pada latihan jedah. Yang ni dalam slide ada, banyak. So korang boleh jawab lah, tak masalah lah. Okay. And then yang susahnya sikit adalah kat sini kena rancang aktiviti dalam masa seminggu. Okay. Tuliskan perancangan ringkas, buat macam tadi lah, macam kita jawab soalan yang ni, soalan penjelasan ringkas ni. Buat macam tu. Okay. So buat untuk 5 aktiviti kapasiti aerobik dalam masa seminggu. Maksudnya at least buat 5 hari lah. Okay. Mungkin Isnin, Selasa, Rabu rehat, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad rehat. Pun boleh macam tu. Okay, so tulis. Kalau macam hari rehat, tulis rehat. Hari yang ada aktiviti, tulis aktiviti apa. Contoh kalau nak buat, kalau ingat, kalau lepas cikgu pernah ajar yang kita tak boleh sentiasa dalam intensiti yang sama. Contoh, tinggi tak boleh tinggi saja. Okay, kena selang-seli. So, cuba susun seeloknya lah buat macam tu. Okay. Contoh mungkin hari Khamis nak buat Zumba. Okay, Zumba 20 minit. Hari Jumaat nak buat slow jog, recovery walk 30 minit. Pun boleh, tak ada masalah. Okay. Yang ni bergantung pada masing-masing punya creativity lah. Okay. So, untuk isi Google Form. Boleh? Jelas tak? Jelas cikgu. Jelas Jelas cikgu. Alright, good. Baguslah Form 5 ni pandai-pandai lah. Easy. Jelas cikgu, easy PJ. Easy PJ, simple. Okay, so kalau tak jelas semua, then ini je lah kita punya yang cikgu nak ajar dalam Google Meet. Okay, so nanti cikgu akan upload rakaman ni dalam YouTube dan korang boleh ulang tengok. Okay, nanti cikgu akan bagi link. Okay, petang ni buat aktiviti latihan jedah tu cuba rasa sendiri buat. Okay, sebab itu adalah korang punya ni lah. And then jawab soalan ni besok ke malam ni ke terpulang, tak ada masalah. Tapi kalau boleh dalam minggu ni nanti cikgu akan ingatkan insyaAllah. Okay, so ada apa-apa soalan nak tanya cikgu berkenaan dengan kapasiti aerobik ataupun kalau nak tanya soalan lain je? Tak ada cikgu. Tak ada? Tak ada Clear semua? Alright, good. Okay, so kalau tak ada apa-apa, sekian saja kelas kita, kelas Google Meet kita pada hari ini. Okay, nanti cikgu akan post yang lain semua dalam group. Alright, okay, kalau tak ada apa-apa, itu saja. Terima kasih kelas. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. 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 Maaf. Terima kasih cikgu. Masalah cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.